Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mulakan insyaAllah dalam seminit dua lagi. Boleh respon kalau dengar suara saya. Boleh komen sikit, bagi thumbs up ke. Boleh dengar suara saya? Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar semua Boleh sesiapa komen sikit kalau dengar. Boleh dengar? Assalamualaikum. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sejahtera semua pendengar, followers discussion kita pada malam ini. Terima kasih kerana meluangkan masa anda bersama dengan saya untuk siri kedua psikologi untuk Abi dan Ummi. So kita dah mulakan hari Khamis lepas, alhamdulillah, dengan topik pertama kita, iaitu asas perkembangan neurodevelopmental anak-anak. So hari ini kita masuk topik yang kedua, iaitu tentang emotional intelligence. Bagaimana kita nak bentuk emotional intelligence anak-anak anda, dan kita akan simpulkan dengan tips yang praktikal dalam bentuk 5R, insya-Allah. So untuk yang baru mengikuti, saya start dengan kita ta'aruf sikit supaya kita sama-sama boleh kenal. Yang dah follow Facebook saya, Dr. Razan Nizam Zakaria, terima kasih. Yang baru mengenali Facebook ini, Facebook page ini, saya Dr. Razan Nizam Zakaria, pakar psikiatri Universiti Islam Antarabangsa Malaysia Kuantan, yang juga merupakan naib Presiden iMedic. Saya juga merupakan penulis buku Aku Nabi Isa dan Panduan Pesakit Demensia. Itu dua buku saya setakat ini, dan banyak berkongsi sebelum ni di Facebook page saya. Kebanyakannya berkisar tentang isu kesihatan mental dan isu psikologi kanak-kanak. Alright, now last session hari Khamis kita berjaya reach alhamdulillah 7,000 views dengan 124 shares. So saya sangat hargai semua yang berkongsi. So hari ini kita cuba buat perkara yang sama, iaitu kita berkongsi dengan sebanyak mungkin rakan-rakan anda untuk kita sama-sama pastikan semua orang dapat manfaat daripada apa yang kita nak share hari ini. Sebab apa yang saya nak share ni sangat-sangat penting, sangat-sangat asas, sangat-sangat fundamental, iaitu apa yang setiap ibu bapa mesti tahu bila dia ada anak-anak, dan apa yang dia perlu lakukan sebagai ibu bapa untuk didik dan bentuk anak-anak dia. Alright, so untuk itu hari ini saya nak buat special sikit. Saya nak letak sedikit task. So kalau last session saya bagi slide, this session saya akan kongsi banyak tips-tips, tapi saya tak sediakan slide sebab saya nak semua orang mendengar secara aktif. So saya nak minta 3 benda. Nombor 1, please share supaya orang lain dapat manfaat. Yang kedua, cuba hari ini kita buat active learning. Maksudnya apa? Bukan sekadar dengar sambil gosok baju, sambil lipat kain, sambil gosok gigi. Kita active learning hari ini. Cuba dengar sambil salin nota. Boleh tak? Mungkin dah lama tinggal sekolah, tapi hari ini sebab kita nak belajar tips yang penting, tips yang kita nak buat. Okay? Bukan sekadar teori. I'm not talking about teori hari ini. Kita nak belajar 1, 2, 3, 4 apa yang kita boleh buat dekat rumah. So therefore, kalau boleh hari ini kita salin nota ataupun type somewhere.
Dan yang ketiga, apa yang kita type dan apa yang kita tulis tu, kalau boleh lepas ni snap dan letak dekat ruangan komen. Saya akan kumpulkan semua nota anda supaya orang lain boleh review back your notes. So kita panjangkan ilmu yang ada ni. So kalau nota tu cantik sangat, terbaik sangat, saya nak bagi hadiah, saya nak post buku ni, nanti saya contact owner yang tulis nota yang terbaik tu, saya akan special post buku saya dengan autograph. So insya-Allah itu 3 benda yang kita boleh buat hari ni. Now, kenapa kita nak bercakap tentang psikologi anak-anak? Kenapa kita nak kena ambil tahu? Now, to start with, kita kena faham, walaupun bunyi dia macam very academic, tapi saya nak sampaikan dalam bahasa sangat mudah, sebab psikologi ni benda yang asas. It's a word that comes from psyche dan logos. Ilmu tentang tingkah laku manusia. Ilmu tentang jiwa manusia. Therefore, siapa lagi yang mesti kena tahu tentang jiwa manusia? Melainkan kita juga sendiri manusia. Kenapa saya sebagai seorang psikiatris, pakar sakit mental, pakar kesihatan mental, nak kita semua tahu tentang ilmu psikologi? Apa kaitan nak develop emotional intelligence anak-anak, nak didik anak, nak ajar cara mendengar anak? Apa kaitan dengan kesihatan mental? Saya nak share beberapa fakta yang kita kena faham. Di Malaysia, kita buat survey every 5 years untuk tahu tentang status kesihatan mental rakyat Malaysia. National Mobility Health Service. Latest one 2016, released 2017. Dia bagi tahu status kesihatan mental rakyat Malaysia. Banyak orang biasa dengar tentang status 1 daripada 3 rakyat Malaysia ni menghadapi masalah mental. 1 daripada 3 rakyat Malaysia menghadapi masalah mental. That is figure untuk adult. Hakikatnya untuk kanak-kanak, dapatan kita 1/10. Maksud 1 bagi setiap 10 kanak-kanak menghadapi masalah berkait dengan mental. Dan survey yang sama review one very sensitive things, which is tentang isu keinginan untuk bunuh diri, and something yang we might not terfikir pun untuk berlaku pada kanak-kanak. Dan shockingly, apa yang mengejutkan, fakta daripada kajian sebut mendapati 1 daripada 10 kanak-kanak remaja di Malaysia pernah mempunyai idea untuk mencederakan diri atau untuk bunuh diri. Now, that is not a small figure. We're not talking about numbers of budak yang jatuh basikal. Kita bukan bercakap budak yang suka makan Maggi. Kita bukan bercakap tentang fakta budak yang ada obesity. We're talking about children who grow up to be a person, yet dalam masa yang sama mereka ada keinginan untuk bunuh diri. Now, this is an interesting thing, important thing yang every single parents kena tahu. Sebab apa? Saya sebut hari Khamis, kanak-kanak datang ke klinik psikiatri dia 4 sebab saja. Pertama, masalah perkembangan. Kedua, masalah berkaitan dengan akademik. Ketiga, masalah berkaitan dengan emosi. Keempat, masalah berkaitan dengan tingkah laku. Tapi kalau kita tengok, sebenarnya keempat-empat ni mesti ada elemen emosi. Bila budak tu datang, tak pandai belajar contohnya. Ayah risau, cikgu suruh bawa jumpa doktor. Bila kita sit down, duduk dengan budak ni, walaupun diagnosisnya adalah intellectual disability, masalah pembelajaran, tapi deep down, mesti kita akan jumpa elemen emosi. Budak ni rasa rendah diri, budak ni rasa orang lain lebih baik, budak ni rasa mak banding-bandingkan dia dengan anak lain, budak ni rasa anxious nak pergi sekolah, rasa cemas nak pergi sekolah, rasa takut nak pergi sekolah, rasa tak confident dengan diri. So all of these are emotion. Dan sebab tu emotion ni benda yang penting. It's the root of a lot of problem. Okay, so kita nak bercerita hari ini apa dia yang kita perlu tahu untuk kita faham tentang bagaimana kita nak didik dan bentuk emosi anak-anak. So kepada yang baru join, ingat hari ini session ni tak free-free saja, dia ada, bukan bayar, hari ini ada tugasan. So number 1, share. Number 2, tulis note sikit sebab kita nak active learning hari ni. Nombor 3, notes yang anda tulis, note yang anda type nanti, please snap dan post dekat komen. Saya akan kumpulkan dan kita akan gunakan untuk distribute this knowledge kepada seramai mungkin orang. 17,000 reach last session. So hopefully malam ni lebih ramai yang akan dapat manfaat daripada sharing kita. So every single parents kena tahu 5 perkara ni. So kita distribute to all of them supaya mereka tahu. So ingat 3 benda tu. Best notes, kita akan post buku saya, hadiah secara percuma, insyaAllah.
Now, before kita masuk 5R, before kita masuk cerita pasal emotional intelligence, saya nak cerita tentang beberapa prinsip. Bila saya ajar tentang psikologi parenting, bila saya bercerita tentang apa yang kita perlu tahu tentang bapa mertua saya pun join in live. Assalamualaikum, Mbak. Apa yang kita perlu tahu tentang psikologi anak-anak, banyak orang dia rasa takut. Dia rasa susah doktor nak buat benda. Doktor cakap ni nak kena duduk lah, nak kena bercakap lah. Susah nak buat. Dan sampaikan saya ada buat satu statement, setiap kali saya ceramah saya akan cerita. Psikologi versus psikologi. Dan banyak orang dia lagi suka guna siku. Cepat sikit. Jadi saya guna term psikologi. Psikologi ni dia lambat, dia slow. Tapi saya nak bagi faham bahawa benda yang slow inilah yang sebenarnya anak-anak anda perlukan. So ada 4 principle psychology of parenting yang kita kena faham. Yang pertama, there is no perfect parents. So yang mendengar hari ini jangan ada perception that after I've learned this, I want to be a perfect parents. That is not going to happen. Takkan berlaku. So I'm not going to teach you to be a super parents or perfect parents. So apa yang saya nak ajar adalah parents who are willing to improve. That's all. Parents yang may make mistake, parents yang mungkin buat silap, tapi dia nak belajar. And last session hari Khamis ada orang kata, kenapa saya tak belajar ni masa anak saya umur setahun? Kenapa saya tak belajar ni masa anak saya umur 2 tahun? That's okay. That is life. Kita semua belajar. Okay? So number 1, no perfect parents. Number 2, whatever we do, it has to start from us. So jangan expect anak kita untuk terbentuk berdasarkan apa yang kita baca tanpa kita amal. So whatever we learn, whatever yang kita belajar daripada psikologi parents ni, kita kena amalkan. Kita kena model it out. Contohnya, nak ajak anak jadi pendengar yang baik, kita kena jadi pendengar baik. Nak ajak anak untuk jadi orang yang boleh kawal stres, kita kena boleh kawal stres. So rotan logi boleh, psikologi tak ada masalah, cikgu. Selamat datang. Alright, so nombor 2, kita kena modelkan dia. Nombor 3 adalah the best way untuk get whatever yang kita belajar hari ini untuk reach, untuk sampai kepada anak adalah bonding. Get connected. Sekarang ni Allah bagi free 28 hari for us to be bonding dengan kita punya anak. So get it done. So masa ni lah kita nak buat. So bonding ni is an important thing. Saya sebut banyak kali, saya tak risau dengan mothers. Kebanyakan ibu-ibu yang ada di luar sana, dia aware pasal isu-isu yang kita sebut ini. Yang saya risau sebenarnya adalah fathers, ayah-ayah. Di Amerika ada kajian tentang fatherless syndrome. Anak yang membesar tanpa ayah. Tanpa ayah ni ada 2 sebab. Satu, sama ada ayah dia memang physically is not there, ayah duduk dalam penjara ke, bercerai ke, ataupun ayah yang ada di situ physically tapi absent emotionally. Dan percayalah, kebanyakan pesakit mental yang menghadapi masalah mental bila dia dewasa, depression ke, anxiety ke, PTSD ke, personality disorder je, kebanyakannya ada elemen detached daripada father. So kongsi malam ni dengan kawan-kawan anda yang lelaki, kongsi malam ni dengan ayah-ayah, sebab that is extraordinary. Kalau ibu-ibu join 150 orang ni, kalau 140 tu female, saya tak terkejut. That's norm. Ibu-ibu suka mendengar. Tapi make sure that the message get across kepada ayah-ayah di luar sana. So I am also a father. I'm a father of 3 children. So I am also learning. Saya belajar setiap hari untuk jadi parents yang improve. So ini kita kena akui. Now, prinsip yang keempat adalah everything that we gonna do dalam kita bentuk emotional intelligence anak-anak is going to be a slow and steady process. Do not expect we do it once, it's going to turn out as something the next day. So that's not how it works. So kena ingat, whatever we do dengan anak kita is a slow investment. Maksudnya apa? Kita deposit something dengan anak-anak kita sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit. Bila kita akan withdraw, there will be some days yang kita akan withdraw. Saya ambil satu contoh mudah. Kalau kita tak pernah mendengar anak kita tak pernah bother pasal anak kita punya perasaan, tak pernah tanya pasal anak kita perasaan, tiba-tiba bila dia umur 16, dia kena bully dekat sekolah. Dia jadi withdraw, duduk dalam bilik, tak nak keluar, menangis, tak nak bercakap. Kalaulah itu pertama kali kita approach dia, kakak
kenapa kakak jadi macam ni? Cerita kat ayah, cerita kat bapa. Percayalah, anak tak akan open up dengan kita. Kenapa? Where were you 14 years ago? Kenapa selama 14 tahun ni kita tak pernah ambil tahu tentang perasaan dan emosi anak-anak? Out of nowhere, tiba-tiba hari ni kita nak anak kita jawab persoalan kita. So itu maksud dia. Kalau kita tak pernah deposit anything into our children, dalam emotional bank of our children, jangan expect one day kita boleh withdraw a lot of things. The same principle as financial. Kita tak pernah simpan duit dalam bank. Tiba-tiba susah nak keluar duit lah, pergi bank. Celah mana nak keluar duitnya, kita tak pernah simpan duit. So same goes to kita punya anak-anak. So everything yang kita akan learn hari ini is a slow and steady investment yang kita nak deposit kepada anak-anak kita. So saya repeat again, 4 principles. There's no perfect parents. You have to model whatever you learn. Bonding. Dan yang keempat, it's a slow and steady investment. Okay, so insyaAllah itu empat prinsipal. Now, walaupun a lot of theories, a lot of discussion saya ni will be based on teori barat, tapi saya akan integrate dan bawa kita faham bahawa sebenarnya as a parent, especially as a Muslim parents, belajar psikologi anak-anak ni sebenarnya adalah satu tuntutan. Allah tak sebut dalam Al-Quran, belajarlah kamu ilmu psikologi maka kamu akan masuk syurga. Tak, dia tak sebut macam tu. Ataupun hadis tak sebut. Tapi implicitly, Allah nak kita ni melakukan sesuatu dengan ilmu. Okay? Contoh Allah sebut, Allah sebut, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kamu dan ahli keluarga kamu dari api neraka. Macam mana nak jaga? So Allah tak tulis 1, 2, 3 apa nak kena buat. Tapi antara step kita nak jaga anak-anak kita adalah dengan mendidik mereka. Macam mana nak didik? We're not teachers. Kita bukan ada syllabus hari ni buka buku, esok buku latihan. Mendidik anak-anak ni adalah kehidupan kita. So within that ada ilmu psikologi ini. Alright. So that is introduction kepada mukadimah kepada introduction kita. Okay. So now baru kita nak masuk kita punya introduction kita tentang emotional intelligence. So what every single parents out there kena tahu tentang emotional intelligence. Remember saya cakap, there's no notes today. I am going to give away a lot of tips. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Please write it down somewhere. Please type it somewhere so that you don't lose it. Some of it has been there dalam saya punya Facebook. I've been writing a lot of posting. Pergi je kat hashtag psikologi si kecil, hashtag psikologi Abi Umi, akan dapat some of this point. But some of points yang saya nak share malam ni, saya belum sempat nak tulis lagi. So you will hear it out loud here for the first time, insyaAllah. Now, second part. Untuk anak-anak membesar, anak-anak kena stabil. Okay? Nothing yang akan grow out of things that are not stable. Kalau kita tanam pokok, hari ni kita tanam kat pasu, besok kita tukar tanam dekat tanah, lusa kita tukar letak belakang depan rumah, besok kita tanam belakang rumah. The tree will never grow. Sebab apa? The tree require stability. Dia kena stabil untuk dia berkembang. So same principle goes to mendidik anak-anak. Kena ada stability. So macam mana nak reach stability? Macam mana nak pastikan anak hidup dia stabil? Ada 4 benda yang kena buat. 4 ni stabil S, so 4 ni S. So easy to remember. So in order untuk achieve stability dalam kehidupan anak-anak, supaya anak-anak boleh berkembang, kena ada 4 S. S yang pertama, anak-anak must feel safe. Kena rasa selamat. Kalau rumah tak selamat, mak ayah bergaduh, makan tak cukup, duduk bawah jambatan semua tu, they're not going to grow normally. Okay? So S number 1 is safe. S number 2 is they have to feel secure. Secure ni maksudnya apa? Dia mesti rasa connected, attached, rasa dilindungi, protected by an attachment figure. So most common attachment figure are parents. Start dengan mak and then ayah and then dia akan expand. Okay, nanti kita belajar hari Isnin kita akan belajar tentang circle of security. Nanti saya akan sentuh tentang circle of security hari Isnin. So, dia kena safe, number 1. Second, dia kena rasa secure. Number 3, dia kena ada ability untuk soothe. Soothe ni maksud apa?
menenangkan diri. Dia kena rasa tenang. Dia kena rasa emotionally stable. So, safe tadi tu physical. Secure tu connection, social. Soothe, emotional. Okey, yang keempat, S yang keempat, they must be felt, seen. S-E-E-N, dilihat, dihargai, dipandang, di-acknowledge, di-validate. Nanti kita akan cerita some of the techniques in orders for us to make sure dan anak kita ni rasa seen. Maksudnya anak kita ni rasa macam, oh ada orang perhati dia, ada orang ambil berat pasal dia, ada orang take care pasal dia. Alright, so 4 building block yang paling penting, safe, secure, soothe and seen. Alright, settle satu bab. Bila 4-4 ni ada, dia akan stable. Alright, bila anak stable, apa jadi? Anak akan grow as a person. So, anak akan grow dari segi apa? Hari Khamis kita dah belajar 3 aspek. Number 1, physical. Number 2, emotional. Number 3, cognitive. Physical, insya-Allah tak ada masalah. Semua orang tahu nak bagi makan anak. Segala mak nenek makanan ada atas muka bumi Allah ni, PKP tak PKP, semua anak sihat insya-Allah makan. Cognitive development, also most of us are aware of anak kita punya. Boleh baca, tak boleh menulis, pergi sekolah, tak pergi sekolah. All of these are common things yang kita semua sedia maklum, kita semua ambil tahu. Anak lambat baca sikit, mesti dah alert dah. Mesti, oh nak pergi tuition. Oh, darjah 1 dah hantar tuition dah. Prepare untuk UPSR. Sebab apa? Cognitive development tu kita ambil tahu. Tapi yang tengah-tengah ni, emotional development ni yang selalu kita lupa. Okay. So, sebab tu hari ni kita nak belajar. So, apa benda kita nak buat supaya anak kita ni berkembang secara emosional. Okey, iklan kejap kepada yang baru join. Alhamdulillah dah ada 216. Anda bersama saya Dr. Rozani Zam Zakaria. Hari ini kita nak cerita tentang EQ, Development in Child. Apa benda yang kita boleh buat, 5R yang kita akan buat. Don't forget, hari ini ada tugasan. So, kita nak do active learning. Number 1, please share to as many people as you can. Make sure tag ayah-ayah di luar sana. Ayah-ayah kena tahu ni. Second, buat notes. Third, notes yang anda ada tu please snap, share dekat ruangan komen later, please type in, share dekat ruangan komen. Notes yang paling baik, notes yang paling membantu sekali untuk orang lain, untuk kita spread, saya akan postkan saya punya buku sebagai hadiah insya-Allah. So kita dah start tadi, kenapa kita kena tahu tentang psychology of parenting, 4 principle, no perfect parents, modeling, bonding and slow and deposit investment. Kedua, kita dah belajar tentang basic building of children emotional, macam mana achieve stability, kestabilan untuk dia berkembang, safe, secure, soothe and seen. So 4S ni. Now kita nak belajar tentang perkembangan aspek emosi anak-anak. So apa yang anak-anak perlu dapat from parents in order untuk emotional intelligence dia berkembang. First, kita kena faham benda dia emotional intelligence. What is emotional intelligence? Now, it started, yang popular kan konsep emotional intelligence is Professor Daniel Goleman. Dia tulis tentang emotional intelligence is more important than intellectual quotient. EQ is more important than IQ. Dia popularize this idea. Tapi basicnya dia nak bagi tahu yang orang yang ada emotional, orang yang ada normal emotional quotient, emotional intelligence adalah orang yang tahu, mampu mengurus, mengendali emosi dia, yang tahu, mampu mengendali, mengurus perhubungan. So outcome of emotional intelligence 2 sahaja, iaitu emotional management, tahu urus emosi diri dia. Yang kedua, tahu macam mana untuk berhubung, connected with other people. So kalau IQ, outcome dia ialah UPSR, PMR, SPM, university degree sampai PhD. That's IQ. You can calculate it. 120 above normal, 70, 120 normal, below 70 low IQ. So you can measure it, but IQ you cannot measure. But it can be seen. It can be developed. So kita kena faham bahawa it is something yang important, kita kena develop. Kenapa kita nak kena ambil tahu pasal EQ? Why do we have why bother? Kenapa why do we have to look after our children's emotional intelligence?
Dua sebab. Pertama, there was one large study, 75,000 orang yang dijadikan sampel kajian. Okey, melibatkan 126 negara. Dia lihat apa kaitan emotional intelligence dengan sukses. Dan dia conclude satu benda saja. Emotional intelligence berkadar langsung dengan kejayaan. Maksudnya, kalau nak anak berjaya, dunia akhirat, emotional intelligence kena develop. Emotional intelligence mesti berkembang. Itu saja prinsip dia. Kedua, kenapa kena ambil tahu pasal emotional intelligence adalah kerana this is something yang you cannot subcon to other people. Do not expect your children will develop dia punya EQ dekat sekolah. Sebab apa? That's not the main things. They may get benefit, tapi itu bukan main agenda. Sorry to say. Dan jangan expect dia boleh build IQ dekat YouTube. Dan jangan expect dia boleh build IQ dengan poster-poster yang ada dekat tepi-tepi jalan. No. There's only one way you can develop EQ in your anak. That is emotional coaching by parents. Emotional coaching by parents. Saya tak guna perkataan teach, saya tak guna perkataan didik, saya tak guna perkataan bimbing, saya tak guna perkataan ajar. Yang perlu difahami adalah emotional intelligence, kebijaksanaan emosi ni hanya boleh terbentuk bila kita bimbing anak kita, kita coach anak kita seperti mana anak kita di coach benda-benda lain. So if you can imagine bila saya guna perkataan coach, macam kita nak coach anak kita pandai taekwondo. Boleh tak kita suruh anak kita duduk depan YouTube belajar, expect dia akan pandai? Boleh tak kita hantar anak kita sehari, besok tak hantar, lusa hantar, ataupun kita hantar dekat orang yang baru belajar 3 hari? Adakah kita akan expect dia jadi hebat dari segi taekwondo? No. Dia kena coach, bimbing, kena duduk sebelah, ajar, naikkan semangat, betulkan yang mana tak betul. That is coaching. Okay? Kalau bahasa Melayu apa coaching? Jurulatih. So kita kena jadi jurulatih emosi anak-anak. Alright. So that's what we're going to do today. Tapi apa yang kita perlu tahu adalah the good news is, berita baik untuk ibu bapa adalah your children's brain, otak anak-anak kita ni very plastic. Ada otak saya bawa ni. Okey, jangan risau, ni bukan otak orang betul, tak ada siapa-siapa yang terbunuh dalam penghasilan Facebook Live ni. Ini model otak sahaja. Now, brain anak very plastic. Very plastic ni maksudnya apa? Boleh shape, boleh mold, boleh dibentuk. So kalau rasa hari ni anak bermasalah, don't worry. That's not the end of the world. Bukan pengakhir dunia. Anak kita masih boleh dibentuk. Sampai umur berapa anak-anak boleh bentuk? Some study shows up until 27, 28 years old, masih lagi kita boleh bentuk anak-anak kita. So good news untuk parents, now that you learn, practice it. So the key of neuroplasticity, kunci neuroplasticity adalah makin kita buat, dia makin pandai. Makin kita buat, dia makin cantik. Makin kita buat, dia makin mahir. So that's neuroplasticity. So contoh, anak tak pandai kontrol marah. So that's not the end. Bukan anak tu tertakdir sampai akhirat dia tak pandai kontrol marah. Anak tu boleh diajar untuk kontrol marah. The more we do, the more we teach, the more we engage, lagi banyak kita coach dia, dia akan berubah. Dia boleh berubah. Tak ada apa yang tidak boleh berubah. Alright? So, ingat, neuroplasticity of children depends on kita. Alright. Now, that's introduction. Tadi mukadimah, kemudian kita dah masuk introduction. Sekarang kita nak masuk 5R. So saya akan cerita tentang bagaimana kita nak bentuk emotional intelligence anak-anak dengan 5R. So untuk setiap 5R ni saya akan cerita apa benda dia, kenapa 5R, kenapa R tu penting dan macam mana kita nak buat. So R tu bukan sebab yang ngajar ni Dr. Rozan Nizam, tak ada kena-mengena. Dia kebetulan sahaja untuk mudah kita faham. Goleman yang introduce the concept of emotional intelligence cerita pasal slightly similar concept. Saya ubah dia sikit untuk bagi mudah faham. Okay, alright.
Ready? Ready ya ni? Betul, ready ni. Macam tak ready je. Nampak tak tulis notes lagi tu? Okey. Now, kita akan start dengan R yang pertama. Okey. R yang pertama is reflection. R yang kedua, saya akan go through satu-satu nanti. R yang kedua adalah relaxation. R yang ketiga adalah regulation of emotion. R yang keempat adalah relationship building. R yang kelima adalah respect. Okey, kita go kepada yang pertama. Self-reflection. Apa maksud reflection? Untuk anak-anak jadi bijak secara emosi, dia kena ada ingredient asas nombor 1, iaitu kemampuan untuk reflect diri dia. Sangat kompleks tapi sangat simple. Okey? Apa maksud self-reflection? Bahasa mudahnya adalah kemampuan untuk melihat diri kita dari luar. Maksudnya apa? Maksudnya, kalau anak kita marah, dia boleh sense, aku ni marah sangat ni. Kalau dia stres, buat apa aku kebelakangan ni stres? Ataupun bila dia bercakap kasar, alamak, rasa bersalah lah, kasar sangat aku cakap tadi. So, anything yang dia buat, dia boleh reflect. Seolah-olah dia mampu melihat diri dia dari luar. Okay, ini maksud reflection. Goleman sebut istilah self-awareness. Kenapa benda ni penting? Pertama, ini tuntutan Allah. Allah sebut, ya ayyuhallazina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan perhatikanlah apa yang tangan kamu perlakukan hari ini. Ini dalil untuk muhasabah. So it is almost similar concept tu, kemampuan untuk kita muhasabah diri kita. Kenapa penting konsep self-awareness, self-reflection ni? Sebab banyak orang ada masalah, banyak orang terjerumus dalam masalah. Bila saya tanya, dekat klinik contohnya, apa awak rasa masalah awak? Apa awak rasa yang awak dah buat yang mungkin boleh menyumbang kepada keadaan awak sekarang? Apa awak rasa yang awak buat dalam relationship ni sampai menyebabkan awak jatuh dalam posisi yang macam ni? Most of them struggle to answer. Sebab apa? Kebanyakan mereka susah untuk faham. Sebab apa? Sebab kita seolah-olah macam hilang this self-awareness. Tak tahu, tak sedar diri dalam bahasa mudahnya. Okey, ibu-ibu, ayah-ayah ada anak, biasa tak anak-anak pergi camp, pergi kursus, balik kita pick up dalam kereta, kita tanya, kakak, macam mana tadi program? Macam mana okey? Okey? Dia jawab macam tu je. Macam mana, apa yang best? Okey lah, best. Kita nampak macam tak ada benda, tapi sebenarnya itu antara indikator anak kita ada masalah in reflective component. Anak kita ada masalah untuk express apa yang dia reflect. Anak kita ada isu, ada kurang mampuan untuk muhasabah balik apa yang dia buat. Kenapa penting sangat muhasabah ni? So, first step untuk kita develop emotional intelligence kita adalah dengan kita sedar. Kalau kita tak sedar diri, macam mana kita nak improve? So, kalau anak kita memang jenis yang manja, tak boleh nak buat tu, tak buat ni, tapi dia clueless, dia tak tahu dia masalah dia macam tu. So, macam mana kita nak anak kita improve? So, self-reflection tu is an important step. Alright, self-awareness. So, apa yang anak kena tahu? So, anak kena tahu apa? Anak tu kena tahu, maksudnya self-reflection ni akan achieve bila anak tu dia tahu emosi dia. Dia tahu apa kesan emosi dia kepada orang lain. Dia tahu apa kesan emosi orang lain kepada dia. Dia tahu apa kesan emosi dia kepada tingkah laku dia. Dia tahu apa kesan tingkah laku dia kepada emosi dia. So, any direction ni dia boleh explain. Bunyi kompleks, tapi ini basic things. Kalau orang tak tahu, itu yang jadi. University student fail study. Sebab apa fail? Sebab spend too much time main game. Bila fail, down. Bila down, kena rujuk dekat kaunselor rujuk psychiatrist. Psychiatrist tanya, so after all this thing yang awak dah cerita dengan saya, you rasa apa masalahnya? Entahlah doktor, saya pun tak tahu apa masalah saya. That is an indicator. They are clueless, this generation. They are clueless about tentang apa yang mereka dah buat dengan diri mereka, emotional mereka. So sebab tu, self-awareness is important. Now, macam mana
next stage, macam mana kita nak encourage self-reflection. Tadi saya kata kita nak bercerita tentang practical. So, macam mana kita nak develop first R? Remember, saya nak share 10 tips. So, kalau tak tulis, tak ulang dah. Tipu. Boleh je ulang, boleh replay balik nanti. Tak apa. So, 10 tips. Alright. Number one, be a good role model to your kids. Jadi contoh yang baik kepada anak anda. Sebab apa? Nampak macam simpelnya tips Dr. Nizam. Sebab apa? Sebab cermin pertama anak-anak adalah kita. Maksudnya apa? Kalau anak-anak tak tahu apa itu stres, dia akan belajar bila tengok kita stres. Kalau anak-anak tak tahu macam mana nak tunjukkan kemarahan, bila dia tengok kita marah, dia akan rasa, oh macam tu rupanya cara untuk marah. So the first key untuk encourage self-reflection adalah be a good model. Be a good role model. Number 2, allow free time. Bagi anak masa kosong. Bagi anak rasa bosan. Bagi anak ada masa yang dia tak ada aktiviti. Oh, kenapa pula Dr. Nizam ni? Sebab apa? Kalau anak too preoccupied, pagi kelas, petang kelas, malam kelas, esok kelas, lusa kelas, tengah malam kelas, buat kerja sekolah, agak-agak bila masa anak nak berfikir tentang diri dia? No, dia tak akan ada masa. Dia akan lost this opportunity untuk belajar. Okay? So, pastikan anak ada masa-masa yang bagi dia bosan. Okay? Let them loose. Let them go loose dengan masa dia orang. Macam sekarang PKP dah start rasa bosan semua kan. Dia akan start growing, learn new things. Oh, ni rupanya rasa bosan. Okay? 3. Make time for your family to reflect. Maksudnya, sediakan ruang dalam family untuk muhasabah. Apa maksudnya ni? Start buat usrah keluarga. Lepas solat, sekali-sekala tanya, macam mana hari ni hari semua orang? Macam mana adik rasa tentang babah? Cuba kakak komen sikit babah ni garang ke tak? So, always have this kind of conversation dalam family. Duduk-duduk dalam kereta, and bila bawa anak, kalau saya cerita sebelum ni, kalau saya pick up anak dari sekolah, kadang-kadang saya tak tanya soalan klise, macam, best sekolah hari ni? Buat apa tadi kat sekolah? Saya tak tanya. Saya pick up anak saya daripada rumah pengasuh, saya tanya anak, kakak, boleh tak kakak cerita 3 benda yang buat kakak gembira hari ni? Anak saya mula-mula, apa hal bapa aku ni tanya soalan Viva, BM, SPM ni? Tapi lama-lama dia start belajar, oh, rupanya these are things yang aku kena reflect. Saya tanya dekat anak saya umur 7 tahun. Naufal Amcha. Saya tanya, Naufal, cuba cerita 3 benda yang Naufal, yang buat Naufal gembira hari ni. So, bila we ask this kind of question, kita tanya soalan-soalan macam ni, dia akan buat mereka reflect, oh, rupanya matters benda tu, rupanya benda tu penting rupanya. And so this is how kita boleh budayakan self-reflection. Number 4, encourage expression of emotion. And encourage dia orang untuk bercerita. Sekali-sekala kena tanya, kakak suka ke cara babah cakap dengan kakak? Kakak suka ke kawan kakak? Apa yang kakak suka dengan sekolah? Allow them to express. Sama ada in speech, in writing, or even journaling. Anak-anak perempuan suka tulis, suka dari, biar. Let them do that. Jangan marah macam apa ni tulis-tulis ni. Let them belajar untuk express diri mereka. So yang tu tadi nombor apa? Nombor 4. Nombor 5, every now and then, sekali-sekala kena throw questions yang buat mereka berfikir. Contohnya, macam contoh, cuba kakak fikir hari ni berapa jam kakak main telefon? Okey. Cuba kakak fikir, kakak rasa yang kakak main tu sikit ke, sederhana ke, banyak ke? So this kind of question akan buat mereka fikir. Instead of kita just bagi tahu, babah geram betul lawak ni. Pagi sampai petang duk main telefon saja, they learn nothing. Tapi kalau kita teach them question, kita ask them questions for them to reflect on themselves, dia akan belajar benda-benda ni on themselves. Yang keenam, encourage gratitude. Galakkan mereka untuk bersyukur. Macam mana nak bersyukur? Help them to understand apa benda yang nak disyukurkan. So, sekali-sekala suruh dia orang tulis. Hari ni baba nak kakak tulis 5 benda yang kakak bersyukur.
Ataupun tanya random ni sambil makan, apa benda yang kita bersyukur hari ni? Apa yang adik bersyukur hari ni? Adik suka apa hari ni? Apa yang adik happy hari ni? So, when we ask them to do so, dia akan berfikir, oh, rupanya benda-benda ni, it's a good thing sebenarnya ada dalam hidup kita ni. Alright? So, let them learn. Okay. Nombor 7, belajar untuk slow down. This is also another thing yang kita lupa. We are so reflective. Maksudnya, kena marah, buat. One thing leads to another. Kita tak stop and slow down. Balik ni, tengok posting saya cerita tentang stop, S-T-O-P. Stop, take a deep breath, take a step back, observe, then proceed. And so, saya tak cerita tentang stop. I want you all to go back and learn, belajar tentang stop. Ajak anak untuk stop. Contoh, dia buat Lego. Buat Lego, tiba Lego dia tak jadi. Lepas tu dia marah, dia pun mengamuk. Okey, kita pegang dia, bawa dia ke tepi, stop. Maksudnya jangan terus sambung. Kalau dia terus sambung main, dia akan mengamuk. So stop, pegang bahu dia, kita ajak dia bernafas. Nanti kita cerita pasal bernafas. Ajak dia bernafas, lepas tu kita cakap kat dia, akak perasan tak adik? Perasan tak ni dah makin lama makin marah ni? Kalau marah lagi susah lah nak buat Lego. Mana nak jadi Lego kalau marah? Okey, cuba tenang dulu, lepas tu kita try balik. So S-T-O-P, P baru proceed. So they learn how to stop. Cikgu Asmadi tertinggal nombor 6. So kita share dekat dia. Nombor 6 adalah ajar anak untuk bersyukur. Make a list of gratitude. Suruh anak list down apa benda yang mereka bersyukur. So nombor 7 ajak anak untuk stop. Nombor 8 saya pernah tulis sebelum ni tentang do it again, do it right. Do it again, do it right. Maksudnya apa? Bila anak buat salah, instead of terus punish dia, instead of terus tarik dia duduk time out, duduk bawah tangga, duduk tepi dinding, kita bagi dia time untuk reflect, and then kita bring dia balik semula dekat situasi yang dia salah tadi tu. Kita cakap, okay, kali ni buat sekali. Macam mana nak buat betul kali ni? Contoh, saya ambil satu contoh. Anak saya minta air, dia pun bagi air, dia pun letak pop. Okay, letak tu kasar. So instead of kita cakap kat dia, apa macam ni kurang hajar letak air kasar-kasar dekat bawah ni, tak hormat bawah. So instead of kita buat macam tu, in which they are not learning anything, kita cakap kat dia, okay kakak, baba tak suka cara kakak letak air tu, cuba kakak ambil balik cawan tu, kali ni kakak letak dengan cara yang lebih baik, cuba buat. So dia pun ambil, letak balik. And then kita kata, macam tu lah, yang awal tadi tu kasar, yang nombor 2 ni lebih lembut, lebih sopan. Bawah lagi suka yang nombor 2 dari nombor 1. So, what happen? They don't only dengar kita marah, tapi they learn and they grow. Diorang belajar dan diorang membesar. So, itu point nombor berapa? Point nombor berapa? Point nombor 8. Alright. Point nombor 9. 9.44 dah. Memang tak sempat kita ni. Lagi 4R ni. Point nombor 4. Point nombor 9 adalah puji mereka. Praise them. Tapi bila puji mereka, syarat dia apa? Syarat pujian kena ada nombor 1, kita kena sebut emosi kita. Nombor 2, kita kena sebut apa yang dia buat. Okey, apa maksudnya? Contohnya, dia letak iPad tadi kan, babah gembira sangat kakak buat macam tu. Sebab kakak betulkan balik apa yang kakak buat salah. Kakak cuba untuk betulkan balik cara yang salah. So they learn that mereka belajar, mereka bukan sekadar dipuji sebab mereka hebat, tapi mereka dipuji sebab mereka berusaha untuk memperbaiki berdasarkan apa yang mereka muhasabahkan. So bila dia connect benda ni, sel-sel otak mereka on that side akan berhubung. Okay, alright. Now, itu nombor 9. Nombor 10 yang akhir sekali adalah encourage them to do a lot of self-talk. Self-talk ni maksudnya apa? Cakap kat diri dia sendiri. Contohnya, bila dia kata, tak nak lah, susah lah, kakak boleh buat. Cuba kakak cakap, kakak boleh buat. So, maknanya kita learn them untuk bercakap kepada diri mereka sendiri seolah-olah mereka tu dari luar. Okay? So, dia follow, dia susun kehidupan dia seolah-olah ada masa dia boleh bagi encouragement kepada diri dia sendiri. Tanpa perlu pergi kaunselor, pergi psikologis, dia boleh bring diri dia sendiri up bila dia down. Okay. So itu 10 cara untuk kita
ajar anak point nombor 1, R nombor 1, which is self-reflection. Alright. Habis R nombor 1, so kita akan go 4 R yang seterusnya. So ada 10 poin tadi tu, siapa yang terlepas, boleh juga kata affirmation, tapi self-talk ni macam self encouragement jugalah. Okay. Umur berapa boleh buat do it again, do it right? Kebanyakan teori yang saya buat ni above 3 dah boleh buat dah. Above 3 dah boleh buat. Cuma kita tackle bahasa kita tu mudahkan sikit. Tak ada masalah, kita boleh buat. And cuma jangan expect bila kita buat kat 3 tahun dia terus pandai. And so 3 start, 4 dia dah biasa, 5 dia dah expert. That's how we do it. Okay? Alright. So R nombor 1 is reflection. R nombor 2, saya go through laju-laju R nombor 2 sebab R nombor 2 ni saya banyak kali sangat sebut. R nombor 2 ni adalah relaxation. Okey, kena didik anak, kena ajar anak untuk bertenang. Sebab apa? Sebab banyak masalah atas muka bumi Allah ni berlaku bila kita tak tenang. So saya selalu ajar kanak-kanak tentang cara nak relax, cara nak ni guna visual, guna barang-barang. So sebab tu saya ada model otak dan sebagainya. Hari ini saya nak tunjuk beberapa perkara. Now, saya selalu guna model ni. Okey. Model ni, jangan risau, saya bukan jual barang, saya bukan nak jual ni beli RM15, RM20, RM100, tak ada. Saya nak guna model ni untuk kita belajar saja. Now, bekas ni analogi otak kita. Ada lapisan minyak, ada lapisan air yang kita color. So saya cakap dekat anak-anak, macam inilah otak manusia dalam keadaan tenang. Botol ni tenang kan? So dalam keadaan tenang, minyak dan air terpisah. So dalam keadaan tenang, baik dan buruk terpisah. Maka dalam keadaan tenang, kita akan buat decision yang betul dalam hidup. Apa jadi bila kita tak tenang? Apa jadi bila kita tak tenang? Jom kita tengok otak ni. Bila dia tak tenang, dia jadi apa? Dia jadi serabut. Okey, so kita goncang otak ni. Now, nampak lagi tak minyaknya dekat mana? Tak nampak dah. Everything mix up. Boleh follow tak ni? Everything mix up. Okey, so macam tu juga otak manusia dalam keadaan dia serabut. Baik buruk bercampur. So sebab tu kita kena ajar anak untuk bertenang. Tanpa dia bertenang, banyak benda tak settle. Okey? Dan jangan ingat anak-anak kita tak stres. Jangan rasa naif sangat. Saya pernah pergi satu sekolah, cikgu jumpa satu budak kelar tangan sebab stres. Cikgu pun pergi susun semua budak nak tengok siapa lagi ada macam ni. Dia jumpa 50 student. 50 student lagi dalam keadaan yang sama. A lot of kids out there are, especially yang teenagers ni, makin lama makin tertekan. So kita kena start fikir secara serius. Sebab saya advocate, please ajar anak kita ni cara bertenang di sekolah. Please. Kalau ada cikgu dalam ni, tolong incorporate relaxation technique, stress management dalam your teaching. Deep breathing contohnya. Tak perlu ajar masa stress. Before mathematics, deep breathe. Sebab semua orang stress masa matematik. Saya je lah. Okay, now apa saya nak ajar tadi? Okay, so sekarang ni kita nak masuk tips seterusnya. Kalau ada cikgu matematik saya tengok, habislah. Alright, now sekarang ni saya nak ajar 8 tips untuk ajar anak-anak bertenang. Apa benda yang kita nak buat untuk bantu anak belajar untuk relax. Number 1 yang paling simple, kena tahu tentang deep breathing. Ajar anak deep breathing. Siapa tengok saya punya video, saya share anak saya Nuaim Musin umur 5 tahun deep breathing. So saya keep on teaching anak saya deep breathing. Siapa yang nak tahu lebih lanjut apa impact deep breathing kepada otak, apa impact deep breathing kepada limbic lobe, pergi dekat YouTube channel saya Dr. Rozan Nizam Zakaria, boleh view 16 minit saya 7 minit saya bercoloteh tentang deep breathing. So balik review saya tak go through dekat situ. Tapi ajarlah kok mana pun. Ada orang ajar otak perut kembung, ada orang ajar macam tiup lilin. So Google saja YouTube how to teach deep breathing to kids, kita boleh tahu. Selalu saya guna ini. Ini saya punya alat bantu mengajar saya bila nak teach Kak Su. Kak Su ni saya kenal dia orang yang sangat hebat. Dia menjaga anak-anak yatim di Pasir Pekan, Kelantan. So, deep breathing, saya guna tips, saya guna ball ini untuk ajar. So, saya letak depan anak, cakap dia, okey, tarik nafas. Hembus nafas. Kecilkan balik. Tarik nafas. Hembus nafas. Okey, so gunalah apa cara. Ada orang ajar
guna bunga, tiup bunga. Ada orang ajar seolah-olah tiup lilin. Ada orang saya ajar letak tangan kat depan, cakap kat dia, ni balon, adik tiup. Okey, so gunalah apa cara sekalipun, ajar anak untuk deep breathing. Deep breathing ni boleh buat masa dia. Dia takut nak buat presentation dekat kelas. Dia takut nak exam. Dia takut cikgu marah. Dia takut lambat datang kelas. Semua tu dia boleh apply deep breathing. Alright. Number 2, progressive muscle relaxation. Ajar anak untuk buat senaman relaxkan badan. Saya tak akan cerita dekat sini. Saya akan share nanti video progressive muscle relaxation. Ajar anak jadi turtle. Macam mana nak release tension dengan jadi turtle. So that's another way. So nanti kita boleh belajar. Number 3, imagine. Alat yang saya guna ni beli kedai RM2 pun ada ni. Breathing ball, apa dia tahu. Ada nama dia. Okay. So nombor 3, ajar anak untuk imagine. Imagine apa? Bila dia contoh anak saya tak boleh tidur malam. So saya kata, okay, lelap mata. Dia suka pantai. Okay, so Nafa bayang Nafa duduk dekat pantai. So bukan bayang saja, Nafa bayangkan bau yang Nafa bau. Bunyi yang Nafa dengar. Apa yang ada kat kaki Nafa masa Nafa duduk dekat pasir. Macam mana rasa air laut yang masuk duduk dekat ni. So kita ajar dia basically untuk escape sekejap daripada stressful situation. Contoh, dia takut besok nak exam. So dalam kepala semua pasal exam. So bila dia boleh imagine, it provide break untuk otak dia. Sebab otak dia penat. Fikir. So dia imagine, relax sekejap. So baru dia boleh come back to normal things. Now, nombor 4, squeeze ball. Kedai RM2 pun ada, squeeze ball. So anak yang kecil sikit boleh ajar squeeze ball. Teenagers pun boleh ajar squeeze ball. So bila marah, squeeze. Bila marah, squeeze. Sebab apa? Teori dia simple je. Otak kita ni, dia ada otak tengah, dia ada otak luar. Okay? Nanti masa yang lain saya cerita pasal ni. Tapi basically, masa kita marah, otak emosi kita activated. Otak lain shut down. Otak rational shut down. Bila kita suruh anak kita squeeze ball, dia akan activate dia punya parietal lobe. Okay, somatosensory part of the brain. Yang ada belakang, yang ada hanya bersempadan dengan otak rational dia. So bila kita ajar dia squeeze ball, dia activate that. So otak luar dia come into place again, control otak emosi dia. So semua ni saya cerita dekat YouTube saya. Cerita tentang relaxation and mindfulness. So balik boleh review. Tak balik dah, memang duduk kat rumah kan. Mana-mana lah masa-masa time nanti boleh review. Okey, nombor 4. Nombor 5, exercise. Okey, exercise ataupun buat activities. Melukis, mewarna, main pasir, main bola, main apa, that's whatever that is. So encourage anak untuk play. So bila dia stress, take away dia punya gadget. So gadget tu is artificial world yang tak akan bantu untuk dia berkembang. Okey, kalau anak stres, menangis, kita bagi gadget, dia akan belajar. Yang akan settlekan masalah dia adalah gadget, bukan diri dia. Tapi kalau kita take away gadget, kita bawa dia tempat lain untuk dia bertenang, dia akan belajar bahawa aku sahaja yang boleh bantu untuk aku bertenang. So apa aku nak buat? Okay, so that's how kita learn. Alright, nombor 6, ajar anak untuk berfikir positif. Okey, walaupun nampak macam orang besar je think positif ni, sebenarnya anak pun boleh. Contoh, anak buat matematik susah. Kata, tak boleh lah, tak suka matematik. Susahlah benda ni. So kita ajar dia, bukan susah, belum pandai lagi. So bila dia fikir susah, dia akan start rasa emosi yang datang adalah, bila dia fikir susah, emosi yang datang adalah dia tak akan boleh buat. Kalau dia fikir belum pandai lagi, emosi yang datang adalah I want to do that so that I'll be better. So benda-benda ni simple, tapi dia akan bantu kita untuk ajar anak fikir secara positif. Sebab tu bila dah besar, kita suruh think positif, tak kerti. Dia tak tahu sebab apa. Daripada kecil tak pernah tahu think positif tu maksudnya apa. Think positif ni basically maksudnya bila kita ada satu thoughts, kita jangan terus setuju dengan thoughts tu. Kita fikir apa alternative thoughts. Contoh, bos kita marah. Kita terus datang fikiran, aku ni memang tak guna lah. So, instead of terus bersetuju dengan fikiran ni, positive thinking adalah, okay, that's a thought, but it may not be true. Mungkin tak betul. Apa contoh alternative thought?
bos marah hari ni je, semalam dia okey je. So mungkin esok dia okey. So that's alternative thought. Okay, so itu adalah contoh adalah contoh bagaimana kita nak ajar dia think positif. Ada yang miss nombor 2. Nombor 2 adalah kalau Puan Nur Akmal. Nombor 2 progressive muscle relaxation. Progressive muscle relaxation. Hello. Okay, progressive muscle relaxation. Balik boleh baca. Okey, kita nombor berapa tadi? Kita nombor 6. Nombor 7, role model. Role model ni apa? Maksudnya kita kena tunjuk. Kita kena tunjuk pada anak cara handle stress dengan baik. Kalau kita stres, kita marah, kita stres, kita mengamuk, then we're not gonna learn anything. Okay, they're not gonna learn anything. So, kita kena teach anak kita macam mana kita stres. Contoh, kita stres ni, stres. Kita jenis kalau stres kita masak. So, sometimes ajak anak masak. Baba stres hari ni. And tempat kerja serabut lah apa semua. Baba ingat hari ni nak masak lah. And bila kita masak ni, kita hilang sikit kita punya serabut tu. Jom kakak tolong. So in a way dia belajar, rupanya bila stres bukan semestinya kena tidur. Rupanya bila stres boleh masak. Bila masak, kita dapat makan. Orang lain kenyang. Macam tu rupanya. So they learn. Okay, so they learn. Okay, role model. Contoh, marah. Bila kita marah sangat, kita solat sunat. Contoh lah. Yang tahap wali Allah banyak macam tu kan. So bila dia marah, dia solat sunat. And then kakak mesti dia duduk dengan bapa. Bapa solat sunat ni. Tahu tak sebab apa bapa solat sunat? Ini sebab marah. Bapa rasa geram marah. Tapi tak elok kita pukul orang. So kita ambil wuduk, kita sejuk. Nabi ajar macam ni. So they learn from this. They might not do it there and then, tapi after sometimes in life dia akan learn to reflect. Kan saya sebut tadi, slow and steady investment. Benda yang dia nampak masa dia umur 12, mungkin dia akan guna masa dia umur 28. So we never know. Okay? Alright. Itu nombor berapa tadi? Nombor 7. Nombor 8 akhir sekali adalah ajar anak untuk express. Ajar anak untuk share. Ajar anak untuk cerita. So, bila anak beremosi, jangan discourage. Jangan rasa macam, apalah itu pun nak marah, apalah itu pun nak sedih, apalah. No, don't do that. Let them express. Bagi diorang bercerita. Bagi diorang share apa yang diorang rasa. Contoh ibu-ibu rasa down, menangis. Contoh, biasa kan? Bila sedih, nangis. Anak datang, jangan cakap, tak nangislah, habuk masuk mata. No, don't do that. Apa kita kena buat? Mesti Umi nak cerita. And Umi sedih ni. And sebab tu Umi menangis. And sedih ni normal. Semua orang sedih. Ada orang sedih sebab tu, ada orang sedih sebab ni. Hari ni Umi sedih sikit lah. And, tapi tak apa. Sebab kakak ada, jom kita share apa yang Umi rasa. So from there they learn. Rupanya boleh share. And so benda ni nampak macam, letihnya nak buat benda ni. Aku nak masak ni, mana ada masa. Bukan saya nak suruh hari-hari duduk cerita. Bukan. Cari masa. Cari masa untuk occasionally do that. Sebab apa kena buat? We never know. We may need it masa dia umur 18. We may need it masa dia umur 28. Kita mungkin perlukan masa dia umur 32. So start untuk teach them and start untuk ajar dia bermula daripada situ. Alright, so saya dah share tadi 8 tips untuk ajar anak relaxation. Alright, so kita dah start first R dengan reflection, 10 tips untuk reflection. Kita dah masuk second tips untuk relaxation, kita belajar 8 tips. So all of this kita boleh learn. Saya go through secara sepintas lalu because a lot of it, banyak benda yang saya tulis tentang relaxation ni saya dah kongsi, saya dah YouTube kan, so go back and learn about it. It's never too early untuk ajar anak-anak kita bertenang. And deep breathing bukan benda yang orang jumpa psikologis sahaja belajar. So everybody should learn how to do that. Okay, now kita masuk kepada point yang nombor 3. Alright, so point yang nombor 3 ni dia slightly heavier, tapi dia adalah step up daripada reflection, relaxation. Satu tangga lagi adalah dia belajar untuk regulate emosi dia. Okay, apa maksud regulate emosi? Regulate emosi ni dia basically adalah kemahiran untuk mengenal pasti, mengendali emosi secara positif.
Okey, iaitu kemampuan anak untuk menguruskan emosi yang dia ada. Kan saya sebut setiap manusia ni innal insana khuliqa halu'an. Setiap manusia ni dia dicipta dengan perasaan. So feeling is normal. There's nothing wrong about it. Don't ask them not to feel this and that. Bagi mereka berperasaan. Tapi yang kita nak ajar adalah macam mana nak menguruskan perasaan tu. Marah, ada masalah, marahlah. Sayyidina Umar marah juga. Tapi kena belajar cara positively untuk menguruskan kemarahan tu. Alright. So macam mana, kenapa penting? Sebab apa? A lot of emotional problem, depression, borderline personality disorder, self-harm, suicidality berlaku bila kita tak mampu regulate emosi kita. Kenapa saya guna perkataan regulate emosi? Sebab emosi ni dia macam volume radio. Okay? Ada orang sedih, ada orang sangat sedih, ada orang terlalu sedih, ada orang terlampau sedih, ada orang ekstrim sedih. So dia ada range. Okay, range. Orang yang ada masalah regulation of emotion, biasanya dia alami ketidakmampuan untuk kontrol emosi dia, bila mana dari 0 ke 10 tu dia boleh berlaku macam tu saja. Tak bunyi kan? Macam tu saja. Sebab apa? Sebab dia tak boleh nak regulate. Contoh marah, daripada tenang, dia boleh snap sampai tumbuk orang. So that is an indication ataupun tanda bahawa dia ni ada masalah regulation. Ataupun kawan dia tak nak ajak dia makan, dia boleh down sampai nak bunuh diri. From normal to that low, dia boleh berlaku overnight. Ataupun within minutes, within seconds. So itu maksud dia tak boleh regulate dia punya emotion. Now, ada satu popular research done by John Gottman. John Gottman, G-O-T-T-M-A-N. John Gottman ni father of emotional regulation. Dia banyak ajar cara nak emotional regulation. Dia cerita pasal bagaimana dia mengkaji 100 parents dan anak-anak dia. Okay? Dia tape, dia record, dia tengok pattern. Dia nak tengok siapa yang, macam mana cara regulate emotion dan apa impact dia kepada anak-anak. Okay? Dia sebut ada 4 jenis parents. Pertama, dismissing parents. Maksudnya bila anak ada perasaan, dia kata, no. Dismissing parents adalah bila anak dia ada emotion, dia dismiss that feeling. Dia buat tak tahu, dia ignore, dia neglect that feeling. Yang kedua, disapproving parents. Iaitu parents yang bila anak dia sedih, dia cakap, itu pun nak sedih. Patutnya happy lah. Maksudnya dia disapprove emosi anak tu. Dia salahkan emosi anak tu. Dia kata apa yang anak dia rasa tu salah. You should not feel that way. Yang ketiga, laissez-faire. Mana ikut suka dia. Kadang-kadang dia ambil tahu, kadang dia ambil tahu. Tiga parenting style of emotional regulation ni, dia kata most anak-anak end up akan jadi problematic. Dapat mental illness, dapat problem, dapat substance abuse, relationship problem. Tapi ada satu jenis parenting in regards to emotional regulation yang positif. Yang dia find out, parents yang pattern jenis ni, anak ni biasanya membesar dalam keadaan emosi dia stabil. Dipanggil ultra parents. So ultra parents ni jenis yang macam mana? Dia display emotional coaching punya exercise. Apa maksud emotional coaching punya exercise? Maksudnya, dia buat 3 benda. Pertama, dia accept, dia menerima emosi anak. Okay? Bila anak sedih, dia kata, oh kakak sedih. Bawa tahu kakak sedih. Maksudnya dia menerima. Kedua, dia guide through. Dia bimbing. Okey, kalau kakak sedih, jom cerita kat bawah. Apa yang berlaku, macam mana kita nak buat. Apa yang kita nak buat, nak bagi settle masalah. So, dia guide through. Lepas tu yang ketiga, they help the kids to solve the problem. Alright. Sedih sebab kawan buat macam ni. Okay, now, macam mana nak buat dengan kawan tu? Apa yang kakak nak kena cakap dekat kawan tu? So, every single situation yang kita buat 3 benda ni, kita sedang mengamalkan apa yang kita panggil sebagai ultra parenting punya style in emotional regulation. Alright. Now, macam mana nak buat emotional regulation? Dia punya tadi 10, lepas tu 8. Emotional regulation dia senang sikit, dia ada 5 sahaja. Okay, ready? 5 sahaja. Saya go through laju-laju ni sebab dah pukul 10.05 minit. Okay, ready tak? Ke dah tepu dah? Semua orang dah macam dah tepu dah. Kalau ready, saya nak share ni 5 tips ni. Boleh semua orang krik-krik ni. Okay, boleh. Alright. So,
Tips dia, mnemonic dia, ruler. Pembaris. R-U-L-E-R. R-U-L-E-R. Okay? Boleh So, R-U-L-E-R. Alright. So, betul. Gottman Institute. So, kalau Google Emotional Regulation Gottman, dia akan tunjuk 3. Tapi saya nak share yang different sikit, iaitu March Brackett punya teori. March Brackett dia cerita tentang ruler. Okay. R-U-L-E-R. So, R apa? R is recognize. Oh, ada yang marah. Teruskan doktor. Berhenti pula dia. Okay. R yang pertama is recognize. Kenal pasti. Recognize ni maksudnya apa? Jangan tunggu anak datang dekat kita. Sometimes kita tengok anak kita nampak monyok hari ni, nampak sedih hari ni, ataupun makin lama makin marah nampaknya Naufal ni. Cepat marah dengan adik dia, sikit-sikit nak gaduh. So step nombor 1 adalah recognize, kenal pasti emosi anak. So look, nanti hari Isnin saya akan cerita tentang L yang pertama, look. So R yang pertama adalah recognize. R yang kedua, help to understand macam mana emotion itu datang dan apa jadi pada emotion tu. Contoh, anak tu marah. So help learn, talk about it, listen from them to understand mana datang marah ni. Kenapa marah sangat ni? So yang kedua adalah understand. Hero Bidong pun ada. Dr. Zaki, saya punya mentor, saya pun follow. Assalamualaikum. Alright, so kita sambung. R yang kedua is understand. So understand cause and effects of the emotion. Alright. L yang ketiga, listen and then help them to label. Okay, nampak anak down, bertanya dia so that we understand, and then listen, dengar, cerita dekat bapa. Apa yang berlaku sampai sedih sangat ni? Bila kita dengar, kita help them to label. Alright? So, ada benda yang kita, makna outcome of listening kita adalah kita help them to label the emotion. Ada seorang pakar psikiatrik kanak-kanak, Dan Siegel, dia kata, name it to tame it. Maksudnya apa? If they don't know what they feel, they will not be able to tame it. Kalau dia tak tahu, marah rupanya ni, sedih rupanya ni, sakit hati rupanya, frustrated rupanya ni, dia takkan tahu macam mana nak manage. Because children akan display the emotion. They don't talk about it, they display. Baling-baling barang, sebenarnya marah. Tapi bila kita help them to name the emotion, dia tahu, rupanya perasaan ni ada nama dia. Okay? There are 500 emotions. Okay? So bukan 1, 2, sedih, marah, suka tu 2, 3 aja. Kalau in English vocabulary ada 500 emotions. So there are a lot of things for them to learn about their feeling. So saya cerita secara ringkas tentang listen. Okay, boleh dengar Ada yang tak dengar, boleh dengar? Boleh dengar? Okay, alright. So hari Isnin kita akan cerita in details listen, tapi untuk ringkasnya dekat sini, in order untuk listen to your child, buat 4 benda ni saja. Pertama, stop anything else, be there. Maknanya jangan pegang telefon, jangan sambil masak, duduk, sedih okey, cerita, bapa dengar aja. Okey. L nombor 1, listen, dengar. Nombor 2, not. Tahu not? Okey, macam tu. Buat benda tu saja. Okey, bila dengar, tunjuk dengan expression. Nombor 3, rephrase. Dia cerita. Kakak sedih sebab kawan tak nak ikut kakak datang rumah. Sebab dia dah janji, lepas tu dia tak nak ikut pula. So rasa kecewa, betul? So kita rephrase, kita label them. Okay, label the emotion. Yang keempat, ask deeper question. Every time dia cerita tu, kita tanya, macam tu. Kenapa dia macam tu? Dia cakap apa masa tu? So bila kita sebut macam ni, nombor 2 benda. 1, we show them that we are listening. Nombor 2, we encourage them untuk empty out dia punya feeling. Sometimes at the end of it, ulang je 4 benda ni. Ulang. At the end of it, dia sendiri, okey lah.
malah lah nak layan dia tu. Besok nanti kita kawan lah balik. So settle sendiri. Tak payah kita nak drama 5-6 minit buat. Okay, so do that, listen. Saya nak balik ni semua orang eksperimen. Bila anak menangis 3 tahun ke atas, anak menangis, contoh abang dia ambil mainan dia menangis, okay, duduk duduk dekat dengan dia, kita tunjuk dia, kita tanya dia, oh kenapa menangis ni? Oh, bagi dia cerita, lepas tu kita rephrase. Oh, abang buat. Oh, abang ambil mainan adik. Oh, kesian adik. Abang ambil mainan adik ya? Oh, okey. Tak apa. Babah ada. Kita buat benda tu je. Dia akan berhenti menangis sendiri. Percayalah. Okey? Betul, nak balik mana kan? Okey, so dia akan berhenti sendiri. So, balik ni eksperimen. Cara kedua, kita marah. Apa nak nangis? Kenapa abang buat macam tu? Drama 5 hari tak habis. Tapi kalau kita spend 3 minit saja, listen, not rephrase, ask deeper. Ulang 4 benda ni, dia akan settle dengan sendiri. Kita panggil apa? Label and listen. Sambung R, U, L, yang keempat E. E apa? Let them express appropriately. Ajar mereka express appropriately. Contoh, dia marah, kita cakap kat dia, tak apa nak marah. Boleh marah. Tapi tak bolehlah baling adik. So macam mana kita nak buat bila marah? Apa kata tumbuk bantal ni? Apa kata pergi main basikal dekat luar? So kita teach them, marah tu tak salah. Yang salah adalah pukul adik. So they learn. Okay? Alright. Good, Umar Farouk. Terima kasih. 3. Ada tertinggal tu. Rephrase. Nombor 3, rephrase. Alright. Kita kat mana tadi? E express, help them to express appropriately. R is apa? R yang last kali, regulate effectively. Regulate effectively maksudnya ajar macam mana nak bertenang, ajar macam mana nak slow down, ajar macam mana nak control. Okay, deep breathing ke, melukis ke, minta maaf ke, whatever that is, kita ajar. So every time anak kita emotional, kita buat R-U-L-E-R, R-U-L-E-R, R-U-L-E-R. Sekali buat, dia satu circuit develop in the brain. 2 kali buat, dia develop second time. 3 kali buat, dia develop over time, dia akan jadi highway. Bila dia ada highway, kita tak payah lagi tolong explore. Dia akan pergi sendiri. Maksudnya apa? Kalau kita ajar dari kecil, this is what need to be done bila marah, nanti dia masuk asrama, kita tak ada depan mata dia, dia tahu apa nak buat bila marah. Faham? So that's apa yang saya maksudkan dengan ajar anak emotional regulation. It's an investment. Saudara Umar Farouk kata anak dia 5 lelaki, tak ada masalah. Lelaki ke, perempuan ke, masih ada emosi. In fact, sebenarnya anak lelaki lebih beremosi. Cuma emosi dia tak nampak. Dia susah nak cerita. So kalau siapa marah tu? So kalau anak perempuan, kita spend 10 times untuk ajar dia regulate emotion. Anak lelaki maybe 20 times, 30 times. Okay, terima kasih. Alhamdulillah masih maintain 200 orang mendengar ni walaupun dah pukul 10.14 ni. So anak-anak semua buat apa? Jangan bagi ubat batuk untuk tidurkan anak ya. So make sure anak-anak semua dalam keadaan tenteram supaya kita boleh belajar. Okay. Now, saya nak share satu benda. Siapa yang siapa yang free ni, spend some time untuk watch together dengan anak-anak movie Inside Out. Okay? Inside Out, 2 tahun pun boleh emotional regulation. Tapi simpler form lah. Okay? Balik lagi. Duduk je lah kat rumah tu, jangan ke mana-mana. Bila kita bila kita ada free time, spend dengan anak, duduk, tengok Inside Out. Sebab apa tengok Inside Out? Inside Out ni ajar banyak benda tentang emotional regulation. Ada satu short scene, boleh Google. Bing Bong, gajah tu, dia tenangkan Rayleigh. So, dia tunjuk listening skill. Sadness, tenangkan Bing Bong. So dia tunjuk kita cara nak
cara nak ni. So bila anak tengok tu, kita ajar anak dalam masa yang sama tentang emosi. So it's a good exercise. Alright, kita akan go through lagi another two laju-laju, sebab masa pun dah mencemburui kita, tak sempat pun nak menjawab soalan. Nombor 4 is relationship building. Tak maaf, saya tergelak Umar Farouk, sahabat saya punya lawak hambar tu dekat situ. Alright, so yang keempat adalah relationship building. Okay, relationship building. Okay, tadi yang 3 yang pertama adalah untuk anak settle emosi. 2 yang terakhir adalah untuk anak bina connection. So 2 benda ni ingredient asas untuk kestabilan emosi. Kalau 2 ni tak settle, dia tak akan settle. So fasa yang seterusnya, ajar anak untuk bina perhubungan dengan baik. Alright. So bila kita cakap pasal relationship building, is basically ajar anak untuk ada meaningful relationship, hubungan yang bermakna dengan orang lain. Sebab apa kena encourage anak ada hubungan yang bermakna dengan orang lain? Because one of the key factors, salah satu kunci kestabilan emosi, kestabilan mental adalah resilient. Dan salah satu indikator untuk resilient terbentuk adalah connectedness, relationship building. So kena ada. Alright. So apa maksud relationship building? Kemampuan untuk engage, communicate, cooperate. Kemampuan untuk berhubung, berkomunikasi dan bekerjasama dengan orang lain. So kalau anak tak boleh main dengan orang, tak boleh duduk dengan orang, sik-sik bergaduh, ada something wrong somewhere. Bila dia tak settle masa kecil, dia akan masalah masa dekat universiti, dia akan masalah masa dekat tempat kerja, dia akan masalah masa dia kahwin. Okay? So, apa skills yang kena ada? Relationship building ni saya nak cerita tentang 7 skills. Okay? 7 skills yang kena ada untuk pastikan relationship building anak tu berlaku secara normal. Nombor 1, dia mesti ada kemampuan untuk share, berkongsi. Nombor 2, dia mesti ada kemampuan untuk bekerjasama. Nombor 3, dia kena ada kemampuan untuk mendengar feedback orang lain punya pandangan. Nombor 4, dia mesti ada kemampuan untuk mengikuti arahan ataupun follow direction daripada orang lain. Nombor 5, dia mesti ada kemampuan untuk respect personal space, tidak invade privacy orang lain, tidak menyebabkan orang lain rasa tak selesa dengan keberadaan dia. Yang ke-6, dia ada kemampuan untuk ada eye contact, kan? Yang ke-7, dia berakhlak. Maksudnya dia berbudi bahasa dan dia tahu cara untuk make orang lain, untuk respect orang lain. So 7 benda ni simple things kan ada. So, anak ada kat rumah, tengok anak. Share dia okey tak? Bekerjasama okey tak? Boleh dengar tak cakap orang lain? Boleh follow tak instruction? Respect tak orang lain punya space? Eye contact okey tak? Akhlak okey tak? 7 ni kalau tak settle, dia tak boleh move forward. Okay? So, mana yang tak settle, itu kita kena fokuskan. Contoh, mudah marah. Contoh, tak sabar. Contoh, kasar bila main. So, benda-benda ni menunjukkan ada benda yang kita kena targetkan. Alright. So, macam mana nak bagi anak bina relationship building dengan baik? 6. Okay, saya nak share 6. Boleh follow 6. Ingat semua ni kena tulis notes Saya tak ulang dah. Saya delete nanti video. Okay. 6. Okay, yang pertama, bagi anak bermain. Of course, bermain dengan orang lain, bermain dengan manusia. Jangan bagi anak duduk kat main gadget saja, duduk main seorang-seorang. Kalau anak tunggal, carilah play group, play date, sekolah dan sebagainya. Sebab apa? Sebab bila dia bermain, dia akan connect dengan orang lain. Okay? Play, number 1. Nombor 2, ajak anak urus emosi. Sebab kalau emosi tak stabil, dia takkan boleh connect orang lain. Nak bencilah orang tu, marahlah orang ni, tak sukalah orang tu, dia tak boleh urus. So, emotion kita dah cerita tadi. Nombor 3, ajak anak empathy. Alright. Balik ni search, saya ada tulis recently, not very long ago, cerita tentang macam mana nak bina empathy dalam diri anak-anak. So, nombor 3 empathy. Nombor 4 bercerita dengan anak-anak. Bercerita. Alright. So, sometimes they get values pasal relationship building dengan cerita. So, bila bercerita dengan anak, jangan cerita kosong-kosong. Kena highlight.
tengok tak dia ni, dia baik, dia tolong orang ni. Kena highlight these small things. Ingat, kanak-kanak, okay, kanak-kanak belajar sesuatu dengan lebih cepat dengan bercerita daripada berkata-kata. Kalau kita cakap dengan anak, jangan berlari nanti jatuh, 22 kali, dia equivalent to sekali kita bercerita tentang macam mana anak gajah main, lari, jatuh, masuk gaung, mati. Faham tak maksudnya apa? Maksudnya they pick up more from stories rather than letteran kita. Okay. Kat mana kita tadi? Social stories. Nombor 5, model. Model maksudnya apa? Bukan kita jadi model. Maknanya kita modelkan kepada dia cara berkawan. So kalau kita kasar dengan kawan kita, biasa tak? Kita cakap dengan anak kita, jangan cakap aku. Lepas tu kita cakap aku dengan orang lain, tu anak kita pun, mana boleh cakap aku, babah? Sebab dia nampak kita. Kan? So, kalau kita kasar dengan orang, kita tak hormat, dengan mak kita, mak cakap, kita main telefon, dia akan buat benda yang sama. So, it is as simple as that. Kids learn from us. Model. Nombor 6, set rules. Dalam keluarga, kena ada rules. Contoh rules adalah bila jumpa orang lagi besar, salam, cium tangan. Contohnya kalau baba duduk sini, jangan letak kaki ke atas. Maknanya kena ajar daripada awal rules ini. And supaya akhlak tu terbina. Alright, so itu nombor 4. Nombor 5, respect. So respect ni dia one step up daripada relationship building. Dah boleh bina relationship building, kita nak ajar dia, empower dia untuk up lagi satu level dengan respect. Okay? Respect ni maksud apa? Maksudnya dia boleh menghargai orang lain, appreciate that bukan dia je ada atas muka bumi ini. Okay? Dia kena faham bahawa orang lain juga ada value, orang lain juga ada nilai. Alright. So saya nak cerita macam mana nak ajar anak untuk bina respect kepada orang lain. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Tengok, saya pukul 10.30 dah 9 macam ni dah. 9. Alright. Oi, 10, 11, 12, 13. 13. Okay, so 13 cara untuk ajar anak respect. Number 1, show to them that we respect them. Maksudnya, kita kena tunjuk yang kita pun hormat dia sebagai manusia. Contohnya, kalau anak cakap, kita berhenti. Kita tengok kat dia. Nak cakap apa? Dia akan belajar. Bila kita respect dia, dia akan respect kita. So, that is as simple as that. Okay? Show them that we respect. Nombor 2, biasakan. Bila bercakap dengan anak, tengok dekat mata dia. Eye to eye lock up ni sebenarnya adalah antara kunci meaningful relationship. So bila anak cakap, kita tengok telefon, kakak, baba kat sekolah tadi kan macam ni dia cerita tu sebenarnya nak harap kita puji, nak harap dia anything, tapi kita main telefon. So that's not going to work, believe me, it's not going to work. Alright, so look into their eyes. Praise respectful behavior, puji bila dia bagus, so that dia tahu, oh ni benda yang kena buat. Punish bila dia disrespectful. And maknanya kena ada tindakan bila dia buat benda yang opposite tu respectful. 1, 2, 3, 4, 5. Yang kelima, ajar dia untuk invite feedbacks from others. Maksudnya ajar dia untuk ambil makna, ambil tahu pandangan orang lain. So it's not just about you. Contohnya, dia nak tengok movie. Dia terus buka ni. Kita cakap dia, okay, apa kata kakak? Tanya dulu, orang lain nak tengok apa? So sometimes we teach them, oh, rupanya it matters. Orang lain punya pandangan tu matters rupanya. Contohnya dia nak makan ni, kakak nak makan ni, tak nak makan kedai lain. So sometimes kita kata, cuba kakak tanya adik nak makan apa? Mungkin adik dia nak makan tempat lain. So we teach them that feedback of others tu matters. And so from there, kita ajar dia untuk identify other people punya viewpoint. And contoh, saya selalu buat macam ni. Bila anak saya bergaduh, abang buat adik, adik buat abang, adik datang mengadu, antara benda yang saya selalu tanya pada adik adalah, abang sengaja ke abang tak sengaja? Sebab apa? Sebab we want them to understand. There are different approaches to different situation,
depending on siapa yang kita berurusan. Kompleksnya, anak saya 5 tahun je. Simple je, kita nak bagi tahu kat dia. Kalau sengaja, dia kena minta maaf. Kalau tak sengaja, kita maafkan. So they learn something yang simple. And so that they know, not everything is the same. Bila terlanggar je, mesti kita kena balas balik. Doesn't necessarily end that way. Alright. Seterusnya yang keenam, get to know other people. Teach them untuk belajar mengenal orang lain. Siapa nama kawan kakak? Kawan kakak suka makan apa? Apa dia punya warna kegemaran? Rumah dia kat mana? So I always teach them untuk get to know people. And so that dia respect other peoples. And yang ketujuh, share. Yang ke-8, be thankful. Yang ke-9, understand kenapa mereka jadi disrespectful. And yang ke-10, ajar mereka untuk minta maaf. And teach them to say sorry. Okay, this is simple things, tapi kalau kita tak ajar dia, they will lost this. Okay, saya go through laju-laju, show that we respect them, tunjuk yang kita respect mereka, tengok dekat mata, puji bila mereka buat benda yang menunjukkan mereka hormat orang lain, denda mereka bila mereka menunjukkan mereka tidak hormat orang lain. Ajar mereka untuk ambil tahu pandangan orang lain. Kemudian ajar mereka untuk kenal orang lain, tahu siapa yang mereka berkawan, siapa yang mereka berurusan. Ajar mereka untuk berkongsi, ajar mereka untuk minta maaf, ajar mereka untuk cakap terima kasih, ajar mereka untuk empathy. Okay, so if all of that mereka buat, kita didik, kita bentuk, insya-Allah R yang ke-5 akan terbentuk. Okay, betul, kita pun sama, and kena minta maaf kalau kita buat salah. Alright, now saya kena stop dekat sini because it's already 10:30. Kita dah bercoloteh sejam setengah tentang emotional regulation. Macam-macam makhluk Allah ada dekat sini, saya bawa keluar. Okay, so saya recap balik, and apa yang kita belajar hari ini. Kita belajar prinsip asas psikologi ibu bapa. Kita belajar tentang 4S. Kita belajar tentang kenapa pentingnya emotional intelligence dalam anak-anak. Kita belajar tentang 5R. Kenapa, apa, kenapa dan bagaimana untuk setiap 5R yang kita sebut tadi tu. Alright. So kalau ada siapa-siapa yang ada burning questions, boleh throw any questions di situ, saya cuba jawab. Dan kalau tak ada, kita cap dekat situ. Dan insya-Allah kita akan bersama lagi untuk belajar tentang 7L pula. 7L pula hari Isnin ini 9 malam di tempat yang sama. Saya mungkin alih-alih tempat, tapi tempatnya sama di Facebook Live. Okay, alright. Any questions, any burning questions sebelum kita tutupkan? Remember ada competition hari ni, and so share, and kita reach 17,000 views, 7,000 untuk first session. Kita tengok hari ni insya-Allah lagi ramai share, lagi ramai dapat manfaat. Nombor 2, please take notes. So notes that you've taken, notes yang anda dah kongsi, dah tulis, dah tu, snap, put dekat ruangan komen. Saya akan compile dan saya akan letak kat post yang khas supaya orang lain boleh review. How to build empathy, saya Google and search dekat posting saya macam mana nak bina empathy anak. Saya akan sentuh sikit hari Senin nanti insya-Allah. Alright. Ada apa-apa persoalan? Bila nak solat, masa tu lah sakit kaki, penat, tapi masih main okey saja. Okey. So that is behavior. Okey, tingkah laku. So tingkah laku ni adalah outcome emotion. And so masa tu kita kena guna opportunity tu untuk deal dengan macam mana dia nak cope dengan dia punya emosi tu. So what happen is, mungkin malas, mungkin rasa tak seronok, mungkin rasa nanti-nantilah. And so kita guna tu untuk opportunity untuk dia buat.
So kita acknowledge abang penat dia. Masa kecil saya tak ada masalah, saya cakap penat, okey. Apa kata abang semain duduk? Best juga semain duduk. Suruh dia semain duduk. So dia, oh rupanya boleh semain duduk, dia pun semain duduk. So it's flexible. At the end of the day kita nak dia belajar the importance of solat. Learn them. Okey. Doktor ada mention kalau marah boleh pukul bantal. Saya ada terbaca perbuatan itu encourage anak untuk menjadi ganas. Okey. Alright. True. Itu saya bagi contoh saja. Tapi maksudnya there are banyak lagi cara untuk dia deal with dia punya emotion. Itu yang kita kena ajar. Tapi sometimes kalau the only way yang dia nak express adalah dengan pukul, kita ajar dia there's a lesser harmful action. Maksudnya instead of hitting others, hitting benda yang tak sakit. So sometimes that's need to be done. Sama juga macam orang yang suicide, dia tak nak suicide, so they self harm. So it's a less serious. Okay, alright. Alright. Okay, so saya rasa kita stop dekat situ. So terima kasih banyak-banyak kepada semua yang mendengar. Almost reach to 50 tadi. Mungkin ada yang dah tidur, mungkin ada yang terus keluar nak amalkan dekat anak, wallahualam kan. So kita appreciate dan hargai. Jangan lupa like and follow saya punya Facebook Dr. Rozan Nizam Zakaria, and then Twitter saya Dr. Rozan Nizam Zakaria, YouTube saya Dr. Rozan Nizam Zakaria. So we'll spend more time sharing kalau ada opportunity lain. Cuma Psikologi Abi dan Umi ni ada siri ketiga. Hari Isnin kita akan cerita tentang bila anak bermasalah, anak buat perangai, apa yang kita nak buat, guna kaedah 7L. So follow the next discussion hari Isnin 9 malam insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.